Tapi itulah yang first kali nama yang aku nak sentuh sekarang ni tentang squad 18-19 tu is pemain bernama Matthijs de Ligt. Umur nak masuk 23 soon. Cuma bercakap soal Matthijs de Ligt di pentas Serie A. Adakah dia dah fulfill potential? Sebab bagi aku masih lagi belum dapat berdasarkan apa yang dilakukan di Ajax. Aku rasa dia macam ni tau. It's very difficult untuk aku nak borak pasal de Ligt sahaja tanpa melihat gambaran lebih besar tentang squad Ajax tu secara keseluruhan. Sebab sangat mudah untuk kita nak zoom into de Ligt and kata okay, so far he hasn't fulfill potential dia dekat Ajax walaupun dekat Juventus walaupun realitinya adalah sistem bola sepak yang dimainkan dekat Juventus sangat berbeza. Juventus sendiri sebagai sebuah klub telah menukar berapa jurulatih dalam tempoh masa yang sangat pendek dan setiap jurulatih membawa ideologi yang baru dan ada Itali ni adalah sebuah negara yang mempunyai satu idea yang sangat old school tentang what defenders should be like, and then diorang masih juga berpegang kepada old school defenders yang mana umur mereka telah pun melangkaui usia yang sangat tua. Chiellini semua sampai sekarang masih relevan sebab Itali pegang kat benda tu. So sangat susah sebenarnya. In fact bila de Ligt memilih untuk masuk Juventus, aku dah rasa semacam dah. Sebab bukan mudah untuk a defender masuk Serie A dan nak buktikan diri dia. Lagi mudah kalau dia nak pergi Bundesliga atau dia nak pergi French League ataupun even La Liga for that matter. Italy dan defending adalah sebuah seni yang sangat sinonim. So bagi aku yes, so far nampak atas kertas macam dia belum fulfill potential. Tapi ada banyak faktor-faktor yang perlu kita ambil kira sebelum kita cast the judgement. Kalau nak ambil kira, terlalu keras kalau aku cakap mengambil kira juga faktor ialah kita mengenali bola sepak di Itali dengan back 3 ataupun back 5. Dan Matthijs de Ligt cemerlang di Ajax waktu tu dengan back 4 sebagai centre back berpasangan bukannya bertiga. Dan sekarang ni baru Juventus baru start. Benda tu main peranan ke? Kalau kita nak cakap pasal tukar sistem, back 4, back 3, back 5, first kali kau kena tengok dekat level mana yang kau main. Kau seorang defender yang dislap satu price tag 75 million pada ketika itu. Masa tu berapa umur? 20? Baru 19? 20 kan? Tiba-tiba engkau datang ke satu environment, alamak Chiellini. Alamak Bonucci. Siapa Alam Morte. Dalam masa engkau baru lepas rasa, akulah Captain Ajax. Dalam masa spirit engkau tengah build up, and then kau pergi ke sebuah klub, Juventus, untuk kau adapt pada usia macam tu dengan orang sekeliling yang macam tu bukan senang. Sebab macam Kish cakap tadi, kita tahu Itali dengan defending, dengan dia punya old school. Jangan lupa juga dengan usia adanya pengalaman dan kematangan. Striker kat Itali macam mana umur dia? Okey. Quagliarella contohnya yang umur dah lanjut. Umur dah lanjut tapi still double digit, 30 gol. Daripada dulu kita nampak Luca Toni dah tua pun perah lagi. Awal pagi tadi je penyerang berusia 32 tahun menyusahkan orang. Sampailah tak pergi World Cup. Tu nanti kan kita sentuh lah. Aku tahu kau pun agak tak gemar mendengar nama tu. Okey. Tapi ada juga dikait dengan perpindahan. Aku rasa musim panas hari itu ada antara klub, ada beberapa klub di Eropah dan klub besar di Eropah setaraf bersaing juga dengan Juventus dikaitkan dengan perpindahan untuk bawa masuk Matthijs de Ligt. Tapi the best option untuk de Ligt terus fight di Juventus ataupun cukuplah dah 2-3 tahun cukup. Okay. The best option ini personal opinion aku de Ligt stay. Okay. Untuk kau? Dia bergantung kepada situasi di Juventus. Sekarang ni aku rasa Juventus adalah sebuah klub yang sangat terumbang-ambing dari segi management, dari segi hala tuju klub. Aku tak rasa Allegri, aku tak terkejut kalau Allegri sendiri dilepaskan hujung musim ini. Aku rasa kalau aku de Ligt, aku nak tahu hala tuju klub yang konsisten for the next few years dan satu jurulatih yang akan diberi masa untuk merencanakan projek baru, baru aku buat keputusan tersebut. Kalau tak nampak konsistensi tu, kalau tak dapat satu pelan yang sekurang-kurangnya 3-4 tahun ada duration tu, aku akan belah. Sebab sekarang ni aku dah sampai satu umur yang aku memerlukan satu consistent run of games di bawah seorang jurulatih yang memahami aku dan akan memberikan ruang kepada aku untuk membesar dan develop menjadi pemain yang sepatutnya aku jadi at this age. Dia ada beberapa nama sebenarnya yang mungkin kita akan sentuh. Dan nama yang aku nak sentuh juga kat sini, aku rasa orang paling frust dengan dia is Kish lah, Farid. Bercakap soal
Donny van de Beek. Kau tengok. Aku baru sebut namanya dia dah pandang tepi dah. Dah kali tepi dah. Okey lah. Straight to the point. Dia dah meninggalkan Man United dan nampak satu sinar bila perpindahan ke Everton. Walaupun secara pinjaman. Tetapi sehingga hari ini masih belum ada impact dan masih lagi belum memenuhi potensial yang dia ada sewaktu dia Ajax dulu. Dia tak boleh adapt dengan bola sepak Inggeris ataupun mungkin ada sebab lain. Macam ni lah botak. Dia dah frust satu, aku tahu. Dia macam ni lah botak. Dia kalau borak pasal Donny van de Beek ni, sangat mudah untuk kita mengkritik dia. Kalau berdasarkan prestasi di Man United, very easy. Rumor-rumor yang kita baca dekat surat khabar yang tak masuk akal macam The Sun tu semua yang mengatakan he is not physical enough for the Premier League tu, aku tak faham langsung lah bab tu. Sebab aku dah pernah nampak dia main Champions League lawan elite teams and dia still jadi one of the best players on the pitch. Bagi aku macam ni, bab Man United kita tolak tepi sebab kita dah debat banyak pasal zaman dia dekat Man United. Kita dah tahu, Man United maybe dia tak ada jurulatih yang memahami corak permainan dia. And then orang kata, tapi dah pergi Everton, dah dapat coach baru, dah dapat ruang baru, kenapa tak perform? Aku dari awal tak suka Frank Lampard dilantik ketua jurulatih Everton sebab aku tak rasa dia adalah jurulatih yang at the elite level. Aku tak rasa langsung. And Everton punya fan pun dah mula sedar sekarang. Kalau kau tengok dia sejak dia ambil alih, Everton menang apa? 1-2 game. Right? Satu game je. So, he is under the wrong manager. Dele Alli pun buat apa dekat Everton? He is under the wrong manager, Donny van de Beek. Dia memerlukan. Di kalangan Crystal Palace pun dia menyalahkan gol yang tak logik, gol yang tak masuk akal. And then salahkan player. Lampard tak pernah salahkan diri dia. Sentiasa salah player ataupun salah klub. So, bagi aku, Van de Beek lepas kekalahan 4-0 lawan Crystal Palace hari itu, Van de Beek, aku berani bet malam tu, confirm dia terfikir, patutkah sebenarnya aku pergi kat Palace? Sebab hari tu Vieira anak dia. Yes. And Vieira adalah jurulatih yang jelas lebih memahami seorang pemain dan keperluan taktikal seorang pemain tersebut. So, from my point of view, dia punya kegagalan di Man United dan kegagalan di Everton ini tidak bermakna dia adalah pemain yang teruk. If Ten Hag masuk Man United dan itu confirm, ini adalah permulaan yang baru buat Donny van de Beek. Kalau Ten Hag tak masuk dan ada jurulatih yang lain yang masuk, nasihat aku, pandangan peribadi aku, Van de Beek needs to go untuk diri dia sendiri. Kenapa kau macam agree bila dia sebut pasal Crystal Palace tadi? Yang masa tu? Yang bila Kish mention mungkin Van de Beek terfikir sepatutnya dia pergi Crystal Palace instead of pergi ke Everton. Berapa lama Lampard sampai ke Everton? Maksud aku, jurang masa antara Lampard ke Everton dengan Van de Beek ke Everton. Tak lama kan? Tak lama, berapa jam je kot. Sekejap je. Adakah dia sure Van de Beek tu player yang dia nak? Kau tengok Van de Beek kalau main dekat Ajax, dia closer to the opposition goal daripada goal dia sendiri. Dekat Man United, orang expect dia play kat tempat siapa? DM. And untuk ada exceptional few lah player daripada Eredivisie yang boleh gel terus masuk. Mostly player daripada Eredivisie kalau nak masuk PL, memang kita boleh nampak lah pattern dia lama sikit. Davinson Sanchez lama nak gel masuk dengan tu. Matthias Kezman sampai pencen tak dapat sesuai Matthias Kezman. Hanya exceptional few. Luis Suarez tak cakap lah, dia memang perform. Yes. So maksud aku, untuk dia adapt maybe lah kan, dengan fast pace, dengan ambient stadium. So macam Kish cakap tadi, dia patut fikir lama sebelum dia buat keputusan untuk join Frank Lampard di Everton. Pasal Van de Beek ni kan, nanti eventually lepas kita borak pasal semua player Ajax ni, eventually at the end ada satu rumusan yang aku nak cakap lah. Tapi kalau kau tengok semua pemain Ajax yang sedang kat luar and mencari-cari rentak itu, dia semua menghala ke arah satu point yang sangat penting, which is pemain bola sepak bukanlah ibarat benda yang kau boleh ambil dan campak mana-mana pasukan di atas padang, expect dia untuk just perform. Pemain bola sepak adalah ibarat puzzle. Kau main puzzle tu kan, satu piece tu boleh fit in certain position saja. Emil Smith Rowe boleh tau. Tak, teruskan. Aku saja try. Tak, itu je yang aku nak cakap. Pemain bola ni, jangan kita harap kita ambil campak mana-mana dia kena perform. Dia adalah puzzle yang kau kena cari pasangan yang tepat, sistem yang tepat, identiti yang tepat, pemahaman yang tepat, baru kau boleh expect dia untuk perform. Actually, what's the best position untuk Van de Beek sebenarnya? Sebab di Man United dalam sistem 4-3-3 sewaktu bersama dengan Ole Gunnar Solskjaer ni pun ada beberapa game yang dia bermain dan aku rasa impact dia ada juga. Dia punya kerja keras di atas padang, sentiasa mengejar bola, tak ada
let back menunggu. So ada apa best position untuk dia sebenarnya? Dia kalau kita tengok di Ajax, Van de Beek punya number one quality adalah perkara yang kau tak boleh measure, perkara yang kau tak boleh kira. Dia bukan goal, assist, jumlah passes, Aku tahu jumlah perkataan dia tu, intangible. intangible. Yes. Kau tak jumpa. Nampak kita fit. Laju. Tak. Aku tak boleh bayang bila botak sebut intangible tu legend. Tak. Okay, aku setuju. So, Van de Beek bagi aku, di number one quality yang dia ada adalah larian off the ball. Benda yang Ten Hag paling suka kat dia kat Ajax adalah movement, pergerakan dia off the ball. Dia bukanlah pemain yang akan macam tadi atau Ziyech yang akan ambil and provide that through ball yang akan membunuh pasukan, tapi tak. Dia punya larian sahaja untuk drag defenders, untuk open up space, untuk jadi passing option. Movement around the ball tu saja yang menjadikan dia pemain yang sangat berkualiti. Problem with Man United dan dia adalah di Man United, dia tak boleh main dalam satu pasukan yang ada Bruno Fernandes. Sebab Bruno Fernandes adalah individu yang akan membuat perkara yang sama, yang suka bergerak secara free. Yes. Jadi dia kena bermain dalam sistem yang tidak ada Bruno Fernandes. Tetapi nanti orang akan compare dia dengan Bruno pula. Betul. Orang akan harap dia buat as much assist, as much goals as Bruno. Tapi itu takkan berlaku. That's not the kind. Kau faham tak? There's so many confusion, so many faktor yang kita kena ambil kira. Dan setakat ni, the only golongan manusia yang boleh nampak situasi Van de Beek and ada pandangan yang bernas adalah fan Ajax. Pergi je baca dekat forum-forum fan Ajax tentang apa yang diorang rasa pasal situasi Van de Beek. Baru kita sendiri akan dapat pemahaman yang lebih jelas. Jadi kalau aku adalah penulis daripada tablet-tablet di luar sana, mungkin aku cakap Kish Makstad cakap Man United kena beli Dusan Tadic. Tak ada, jangan. Tak ada. Hanya nak buat perangai The Sun kat sini. Tak ada lah. Farid, the next player yang aku nak sentuh tentang pemain yang sama juga, even bukan sama transfer itu, tapi winter transfer yang baru sebulan 2 bulan lepas, dikaitkan dengan perpindahan keluar juga. Sebab that time Xavi belum memberikan impact yang besar. Orang tak tahu lagi apa yang Xavi boleh offer sebenarnya dalam waktu dia sampai ke Barca semula kan. Yalah, orang pun tak tahu dia pegang klub di Arab, belum tentu sama dengan outcome yang dia boleh buat kat Barcelona. Sekarang baru nampak. Tapi in fact Frankie De Jong, pemain yang aku rasa in the last 10 years aku tak nampak pemain seperti Frankie De Jong. Kenapa aku cakap macam tu? Okeylah, aku bagi contoh seorang pemain defensive midfielder. Mungkin aku boleh bagi contoh dalam the last 10 years is Andre Pirlo. Ada satu period setahun 2 tahun yang semua orang bercakap tentang Andre Pirlo kan. Andre Pirlo, apa ability yang dia ada? Dia akan collect bola dari centre back dan dia akan terus vision dia dibuka. Dan sekarang ni aku nampak perkara yang sama sewaktu Joshua Kimmich bermain sebagai defensive midfield di Bayern Munich. Itu yang dia buat. Tetapi kelebihan Frankie De Jong pula, dia boleh dribble past the players, past the opponentnya players, dan dia boleh buka ruang untuk yang lain menerusi tak kisah short pass ataupun long pass. Itu Frankie De Jong. Tetapi di skuad Barca, sejak kehadiran Xavi memang datang dengan 4-3-3. Tapi sebelum kehadiran Xavi, dia ada letakkan dalam back 3 juga tu. Right centre back. Satu kesilapan besar. Okay. Kalau kau perasan, awal season masa 18-19 Ajax, dia partner di league tau. Okay. Lepas tu, eventually as the season goes over, dia move forward. Okay, kau nampak tak? Dia daripada centre back partner dengan di league. Lepas tu dia dah terbiasa pergi Barcelona. Orang expect Frankie De Jong dekat Barcelona ialah Ivan Rakitic. Orang expect dia untuk bermain dengan cara yang sama. Correct. Baik manager, baik player. Okay. Walaupun muka lebih kurang jambu, tapi tak makna dia sama. Kau jangan main. Aku baru-baru ni kena body shaming tau. Tapi aku tak nak dakwa orang tu. Biarlah orang tu teruskan. Okay. Lepas tu, kau perasan tak? Sejak Xavi datang, kau nampak tak macam mana dia punya skill passing dia? Okay. That's what aku cakap. Back heel, kuis, tak tengok belakang. Tahu-tahu ada je member sampai. Tahu-tahu ada je Busquets, ada je Gavi. Nampak tak dia dah biasa ke depan. Sebab kau main centre back, tiba-tiba dapat Barca, kau main dekat CM. Lepas tu bila kat CM datang komen, dia nak kau patah balik belakang. Dia Frankie De Jong ni bagi aku adalah pemain nombor 6 terbaik di dunia. Tak ada siapa pemain nombor 6 yang aku rasa lebih baik daripada Frankie De Jong at his best. Corak permainan dia adalah ibarat kau beli sponge dalam bahasa Melayu apa? Sponge. Span. Span. Simple lah. Kan simple je. Simple je. Span. Dia ibarat span. Ada satu perkataan bahasa Melayu juga. Papan dia denyut. Tak ada. Span. Aku pakai span je lah. Tak nak complicate. So,
span, dia menyerap semua tekanan. Itu style permainan Frankie de Jong. Bila dia jadi pivot untuk Holland kat nombor 6 tu, dia adalah individu yang bila pasukan lawan tekan di bahagian midfield, dia boleh serap segala tekanan. Kau tengok. Kau letaklah berapa banyak tekanan kat atas dia, bola tu akan melekat kat kaki, dia akan pusing kiri, pusing kanan, and dia akan keluar daripada situasi luar tekanan tu. Dalam data analytics, ada satu kriteria yang diorang measure, passes under pressure. Jumlah hantaran yang kau buat di bawah tekanan tinggi. Kalau kau pergi kat La Liga, pemain antara yang paling tinggi adalah Frankie de Jong. Kau letak berapa banyak tekanan pun, he will still complete that pass. That's the kind of player he is. Kau tahu masalah utama Frankie de Jong ni kat Barcelona apa? The fact that Busquets tu ada lagi. Okay, let's say sebab ada beberapa game juga kedua-duanya beraksi in one time. Adakah itu yang terbaik untuk Barcelona sekarang ataupun salah seorang? Tak, buat masa sekarang diorang terpaksa lah beraksi dengan kedua-dua dan priority akan diberikan kepada Busquets, which is aku faham. Sebab Busquets sampai sekarang adalah incredible. Sampai sekarang luar biasa, untouchable. Walaupun speed dia dalam FIFA 47 je, 47 tapi sebenarnya tak ada luar macam biasa. apa pun. Luar biasa. Dia adalah pemain yang paling positionally aware Okay. dalam tim Barcelona tu. In fact dalam skuad kebangsaan Sepanyol. That's why sampai sekarang Luis Enrique guna dia. Tapi selagi Busquets tu ada, Frankie de Jong kena main nombor 8, tak boleh main nombor 6. Busquets tu akan sentiasa ambil nombor 6. So De Jong nak tak nak kena main nombor 8. And macam Farid cakap tadi, diorang expect dia jadi macam Rakitic. Tapi dia bukan Rakitic. Dia bukan Gavi, dia bukan Pedri. Dia adalah slightly different but a version of Busquets yang nombor 6. So pandangan peribadi aku just menunggu masa yang Busquets bersara and Frankie de Jong adalah masa depan segala-galanya Barcelona untuk posisi nombor 6 tu. So maksudnya apa yang pernah dikatakan oleh Vicente de Bos, kalau nak tengok di keseluruhan game, tengok Busquets, benda tu akan sama juga bila Frankie de Jong ambil. Dia Busquets ni ialah Frankie de Jong yang kasar. Frankie de Jong ni ialah Busquets yang cantik. Rambut je seorang rambut sikit tepi. Seorang rambut sikit tepi.